Dan untuk hari ni kan, aku nak buat sharing sikit. Sebab macam baru-baru ni, aku ada tengok satu komen dekat Facebook group YouTube. Dia kata dia nak berhenti kerja, dia nak buat YouTube. Maknanya dia nak berhenti daripada kerja hakiki dia sekarang ni, yang mana dia dapat gaji setiap bulan. Dia nak berhenti, lepas tu dia nak buat duit dekat YouTube. Dia minta guide lah macam mana dia nak buat. Soalan macam tu aku bukan sahaja nampak dekat Facebook group tu, tapi aku nampak dekat channel YouTube juga. Macam ada YouTuber upload video kan, aku ada perasan ada orang komen benda-benda macam tu, ayat macam tu, macam dia nak berhenti kerja, lepas tu dia nak buat YouTube untuk dia survive. Macam ni aku just nak bagi aku punya pendapat dah. Mana kata lain orang lain dia punya pendapat. Ya, kita faham musim ataupun zaman sekarang mungkin dia orang stres dengan pekerjaan dia orang sekarang. Lepas tu dia nampak macam YouTuber Malaysia yang boleh buat duit yang banyak kan. Ada yang pakai kereta mewah, ada yang beli rumah hasil daripada YouTube. Mungkin diorang ni terinspirasi dengan kejayaan YouTuber Malaysia sekarang. Benda tu tak salah, tapi bagi aku untuk korang berhenti kerja lepas tu nak buat YouTube, bagi aku benda tu keputusan yang agak drastik lah kot, agak mengejut. Kita kena faham, apabila kita buat YouTube, kita nak dapatkan subscriber, kita nak dapatkan views, kita kena buat konten. So konten tu adalah video. Kita kena buat video. Ni mungkin nampak buat video ni macam senang, rekod, upload, letak dalam YouTube terus dapat duit. Tapi hakikat yang sebenar-benarnya, untuk kita capai jumlah subscriber dengan view yang tinggi, dia agak makan masa. Dia ada proses dia. So kalau kita nak buat duit dekat YouTube, mata-mata kita aim nak buat duit dekat YouTube, rasanya kita mudah kecewa lah. Tu dari segi aku punya pengalaman juga lah sebenarnya dalam orang kata buat YouTube ni. Aku ni dalam YouTube ni, dia bukan sumber utama. Untuk dapatkan $100 sebulan dekat channel aku sekarang ni agak struggle. Mungkin ada yang tengok kan, oh kamu ada 16,000 dah subscriber, income mesti tinggi. Tidak sama sekali. Untuk maintain $100, dia minimum untuk pengetahuan korang, minimum kita cash out duit daripada YouTube ni adalah $100. Kalau belum cukup lagi $100 tu, kita kena tunggu. So untuk channel aku, untuk dapatkan $100 tu, dia agak struggle sebenarnya. Dia agak susah. Setiap hari kita kena fikirkan konten apa. Esok tu kita nak buat konten apa, supaya ada view, ada value, ada view. Yang penting adalah value sebenarnya. Value apa kita nak bagi dekat kita punya penonton tu. So kalau tanya aku, betul ke boleh buat duit dekat YouTube ni? Yes. Jawapan dia memang boleh buat duit, tapi dia ada jangka masa dia ada timeline untuk kita dapat duit tu. Bagi aku sendiri, benda ni adalah long term punya inilah. Kita tak boleh nak expect kita berhenti kerja hari ni, kita buat YouTube esok, lepas tu bulan depan kita dapat income melalui YouTube. Kita tak boleh nak fikir gitu. Sebab proses dia bagi aku sendiri agak lama sebenarnya untuk kita memenuhi syarat YouTube. Agak panjang jugalah perjalanan dia sebenarnya. Aku ni orang kata bukannya nak melemahkan semangat korang yang nak buat YouTube apa semua kan. Tidak sama sekali. Kalau boleh, buatlah YouTube. Asalkan yang pertama, kalau betul-betul nak jadi content creator dekat YouTube ni, yang pertama bagi aku kena ada minat lah. Satu, kena ada minat. Minat ni minat apa? Minat untuk kita buat video. Itu penting. Bila kita minat, kita akan jadi rajin. Bila kita rajin, kita akan cuba usaha juga buat video tu sampai siap lah, sampai jadi. Ada orang dia fokus, dia fikir macam mana nak dapatkan subscriber. Dia fikir benda tu. Tiap hari dia duduk tanya orang, macam mana teknik aku nak dapatkan subscriber. Sebenarnya teknik dia simple je, buat je konten. Tu teknik dia. Bagi aku sendiri, untuk capai 1000 subscriber tu mudah. Yang susahnya macam mana kita nak maintain kita punya konten tu, dan macam mana kita nak suruh orang tengok kita punya konten tu sampai habis. Benda tu penting sebenarnya. Kalau kita just buat video, lepas tu kita post dekat YouTube, lepas tu tak ada orang tengok, kita sendiri juga akan kecewa biasanya. Gitulah. So macam aku sendiri ni, aku boleh stay dalam YouTube ni. Yang pertamanya, aku minat buat video. Kalau korang tengok video lama-lama aku, memang video merapu, macam-macam benda aku upload. Niat aku masa tu, aku buka channel sekarang ni, aku just nak sharing aku punya kenangan lah kiranya. Aku pergi tempat tu, aku rakam semua tu. Jenis macam aku ni, aku suka macam bila aku rakam dia tu, macam 5 tahun akan datang, aku suka tengok balik. Jadi aku suka benda-benda macam tu. Jadi secara tidak sengaja, beberapa tahun lepas tu, ada salah satu video aku, dia punya view naik daripada macam ni, zoom
naik macam ni. Daripada 70 orang subscriber naik kepada 1000 orang subscriber. Lepas tu naik kepada 2000, 3000. Konsisten tu penting. Maknanya kata lebih kurang 2 tahun aku upload dalam channel aku macam-macam video. Aku upload tanpa aku memikirkan macam mana aku nak dapatkan subscriber. Lepas tu alhamdulillah ada satu konten je terus boom naik kan. So secara kesimpulannya, buat duit dekat YouTube ni bukan semudah yang disangka lah. Dan buat duit dekat YouTube ni juga ni dia ada banyak cara lah. Yang orang faham zaman sekarang ni buat duit dengan YouTube ni buat duit macam melalui company YouTube tu sendiri yang bayar kita. Sebenarnya walau channel kita belum lagi cukup kita punya subscriber tu, sebenarnya boleh je kita buat duit dekat YouTube ni. Macam contoh kita buat affiliate, lepas tu kita buat review ke. Makna kata poinnya berbalik kepada yang nombor satu tadi tu, kena minat dulu buat konten ni. Dia kalau macam part technical, part equipment, part nak setting macam mana, yang tu belakang kira lah. Yang tu nombor 5, 6, 7 dah. Yang pertama yang tadi tu kena minat je, kena minat buat konten dan kena rajin. Dua benda tu lah, bagi aku dua benda tu je. Ada dua benda ni insya-Allah boleh lah buat konten kita boleh jalan dah. Kalau nak tanya bab idea ni, kalau kita search pun dekat Google ataupun dekat YouTube, macam-macam konten orang buat. Kita boleh tengok dekat situ lah. Macam-macam benda kita boleh ambil ataupun ambil inspirasi lah daripada konten-konten tu semua. Ni pendapat aku lah. Pendapat aku, kalau nak berhenti kerja boleh, asalkan korang ada simpanan yang korang rasa boleh hidup 2-3 tahun lagi. Ada dah lah simpanan banyak tu kan untuk korang survive apa semua. Rezeki tu memang daripada Allah, tapi kita kena rancang jugalah macam mana kita punya perjalanan tu. Jadi nak belajar dekat mana tu, cara nak jadi YouTuber benda semua banyak dah dekat YouTube. Kalau dulu susah nak dapatkan orang kata konten yang ajar orang macam mana nak jadi YouTuber, macam mana nak jadi fotografer, macam mana nak jadi videographer, susah. Kalau yang ada pun orang luar negara lah buat dalam bahasa Inggeris. Tapi sekarang ramai dah orang Malaysia kita yang buat konten berkenaan dengan benda-benda tu semua. So korang boleh belajar dalam YouTube. Pendapat aku macam tu lah orang kata. So orang lain dia punya pandangan dia. Dia ada orang sebulan dia buat, dia boleh monetize dah. Ada orang 2 minggu buat, boleh monetize dah. Ada orang 2 tahun buat, tak boleh monetize lagi, tak berjaya lagi buat duit dekat YouTube. So dia bergantung kepada kita punya rezeki jugalah. So insyaAllah bagi yang nak buat, teruskan je, tak ada masalah. Upload je, konsisten tu penting, minat tu penting, rajin tu penting. Dalam semua bidang kena ada benda ni semua. Minat, rajin. Kalau tak ada benda ni, buat benda semua pun tak jadi kat sebenarnya. So sampai di situ saja untuk video kali ini, dan sehingga bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.